Fikir saya lah waktu tu, nanti kalau urgent sangat nak kena bersihkan tu, dia datang semula lah, confirm lah kan. Jangkaan saya waktu tu tepat sekali. Makcik tu datang balik tau. Dan saya mendengar suara makcik tu. Dek, dah dicuci ya biliknya? Makcik, lah, makcik nasib baik cik datang balik. Tadi cik tak cakap kat mana. Kat mana cik saya nak kena bersihkan tu? Blok mana cik? Tingkat berapa? Dan makcik ni apa lagi? Dia teruslah bagi detailnya. Dan dia pun terus berlalu pergi. Dan saya pun bila dah dapat detail apa semua tu kan, saya pun teruslah capai segala peralatan dan gerak ke blok yang dinyatakan. Dan terus tekan butang lift dia. Akhirnya, sampailah saya ke tingkat tu. Dan waktu ni barulah saya sedar yang saya sekarang ni berada di blok B, tingkat 5. Level tu memang tak digunakan oleh pihak hospital dan tak ada orang pun dekat situ. Buka je pintu lift ni. Dek, sudah dicuci ya dek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Okeylah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah-kisah berkenaan dengan cleaner. Siapa yang bekerja sebagai cleaner tu kan, jasa anda amat-amatlah dihargai. Sebab bukan ramai, bukan semua orang yang sanggup, yang mampu nak buat kerja-kerja ni. Cabaran-cabaran dia pula macam-macam. Jadinya yang kita nak cerita hari ni lebih kurang cabaran-cabaran sewaktu bekerja sebagai cleaner. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Untuk hari ni sebelum kita mulakan cerita, kita nak cerita sikit pasal benda lain lah. Bukan pasal kisah berkenaan dengan makcik cleaner ni. Kita nak cerita pasal tanda-tanda seseorang itu mempunyai saka. Okey, ini adalah tanda-tanda seseorang itu mempunyai saka. Saka adalah jin yang telah berada di dalam tubuh manusia yang sudah sekian lama sehingga sebati dah dengan diri manusia tersebut. Dan ianya berlaku sama ada seseorang itu sedar ataupun tidak kerana ianya diwarisi dari keturunannya. Dan saka ini wujud apabila nenek moyang terdahulu mempelajari ilmu tertentu yang membabitkan jin dan diperturunkan kepada pembawa saka tanpa diketahui, atau boleh juga jin tersebut sendiri telah memilih untuk mendampingi keturunan yang dihendakinya. Okey, ciri-ciri orang yang memiliki saka. Secara umumnya, orang yang memiliki saka akan mempunyai kebolehan untuk mengubat orang sakit disebabkan jin dan syaitan. Tetapi dengan cara yang meragukan dari sudut syariat. Antaranya, nombor 1, kebanyakan mereka mempunyai kebolehan mengubati melalui kaedah menurun. Dan caranya ialah jin tersebut
memasuki tubuh orang yang mempunyai saka tersebut dan kemudiannya menyamar sebagai para wali Allah dan orang-orang soleh lah. Contohnya, nama-nama yang selalu disebutkan: Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Bahaunuddin Al-Nashabandi, Syekh Abu Hasan Ash-Shazili dan sebagainya. Namun hakikatnya ia adalah cumalah jin yang datang daripada saka. Nombor 2, pembawa saka ni mampu berubat tetapi menggunakan jampi yang mempunyai unsur-unsur syirik yang boleh menggugurkan syahadah dan iman. Untuk nombor 3 pula, pembawa saka ni mampu berubat tapi menggunakan jampi yang langsung tidak difahami. Nombor 4, pengamal perubatan yang kebolehannya datang daripada saka ni selalunya sering melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat. Dan nombor 5, di kalangan mereka yang mendapat ilmu kebolehan mengubat melalui mimpi tanpa belajar. Okey, nanti kita sambung lagi cerita pasal ni. Sekarang ni kita masuk pada kisah yang pertama berkenaan dengan makcik cleaner ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maksud dia, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq, berumur 27 tahun dan kisah ni terjadi sewaktu saya bekerja sebagai technician di satu kilang di Senai, Johor. Biasalah, bila kerja sebagai technician ni, banyak benda-benda yang kita kena jaga. Mana yang kerja sebagai technician ni, tahulah kerja dia tu macam mana dia punya, orang kata renyahnya kerja ni. Okey, kita terus pada ceritanya. Masa kejadian tu hari Selasa, lebih kurang pukul 3 pagi waktu tu. Dan waktu ni adalah waktu rehat operator. Macam biasalah, saya akan stop mesin semua dan saya bagi semua operator waktu tu rehat sekali. Sebab dalam projek baru ni ditempatkan dekat plan lama. Belum ada guard yang ditempatkan di pintu masuk. Jadi terpaksalah saya kunci pintu plan setiap kali waktu rehat. Saya tunggu semua operator keluar dulu dan saya akan pastikan semua aircon tutup sebelum saya kunci pintu. Masa nak kunci pintu tu, saya ada perasan baju biru, macam baju biru cleaner kilang ni lah, dekat dalam plan tau. Masa bila pula lah dia ni masuk dalam ni? Tak perasan pula aku. Nasib baik aku tak kunci lagi pintu ni. Kalau tak, duduklah dalam ni seorang-seorang kat ni sekarang. Cik, minta maaf cik. Kita orang nak keluar rehat dah ni. Boleh tak? Acik sambung kerja sekejap lagi ke? Lepas kita orang dah balik rehat nanti. Sebab saya nak kena kunci pintu ni lah cik. Waktu ni kan, dah banyak kali dah saya jerit pada makcik ni. Tapi, makcik ni diam je. Dia buat tak tahu je, berdiri tegak macam kayu kat situ. Dan saya pun, apalagi dah tengok dia macam tu, macam tak dengar kan. Saya pun masuklah ke dalam. Duk fikirkan, ingatkan dia tak dengar yang saya panggil dia. Saya panggil makcik ni sebab cara dia berpakaian waktu tu. Dia pakai tudung. Dan jenis tudung tu, style orang dulu-dulu punya tudung tau. Dan masa saya berjalan, nak sampai dekat dia tu, baru saya perasan dan saya nampak tangan dia tu banyak berkedut-kedut. Macam bertumpuk-tumpuk tau. Macam ada penyakit kulit macam tu. Yang biasa orang tua ada tu kan. Terus saya waktu ni tiba-tiba meremang habis satu badan ni. Waktu tu saya pun teruslah lari tak cukup tanah. Rasa macam nak pitam je masa tu. Sebab teringat cerita orang lama-lama yang cerita dekat saya. Saya lari waktu ni sampai ke kantin. Terus saya capai phone saya, mesej kawan saya. Lepas tu saya mesej lah manager saya. Bagi tahu pada manager yang saya nak balik awal. Dan dia tanya, apa sebab kan nak balik awal? Dan saya pun beritahulah, hari tu saya rasa tak sihat. Rasa tak sedap badan je tiba-tiba. Kawan saya waktu tu, Dandan time saya dah lepas beritahu manager tu, Dandan kawan saya tu reply mesej saya. Dia kata, gila lah weh, mana ada cleaner kerja shift malam? Lagi satu, dia cakap, cleaner kilang kita ni ada bangla je. Mana ada perempuan? Nak pula makcik. Lagilah tak ada. Dan saya, bila dah tahu macam tu, apa lagi? Memang saya berlari tak cukup tanah dah.
Memang saya dah tak pijak dah plan lama tu. Terus saya balik rumah. Nasib baik waktu tu sebelum saya keluar, sebelum saya kunci pintu plan tu, saya dah tutup semua mesin dengan aircon kat situ. Dan saya jumpa dengan semua operator-operator saya dekat kantin waktu tu. Dan saya beritahu dia orang, tak payah masuk plan tu lah. Terus inform supervisor plan sebelah untuk support production dia orang. Yang tak cukup orang pada malam tu. Lepas settle apa semua kerja-kerja saya dah beritahu, dah inform semua. Terus saya pecut balik rumah. Serius. Aircon kereta ni saya buka full blast. Buka paling habis, paling sejuk. Satu badan ni masih lagi tetap berpeluh. Walaupun dalam kereta tu dah sejuk sangat-sangat. Dan memang terus rasa kan, malam tu macam terus dah rasa macam nak demam je jadinya. Tak tenteram saya. Bawa kereta ni kan, waktu tu makcik macam teringat je. Macam terpandang-pandang dekat cermin pandang belakang tu, yang makcik tu ada kat belakang. Nasib baiklah sampai rumah dengan selamat pada malam tu. Mungkin sebab saya pasang ayat-ayat Quran kuat-kuat kat dalam kereta malam tu. Sampai dekat rumah, saya nak tidur pun tak boleh tau. Asyik teringat je benda tadi. Tak tidur sampai ke pagi esok. Dan mak saya tanya sebab apa balik awal. Dan waktu ni saya tak terjawab dah. Tak terkata apa. Nak buka mulut pun dah macam tak larat. Esok tu sebab demam tak kebah-kebah, saya pun ceritalah dekat mak saya. Terus mak saya bawa saya pergi berubat. Ustaz tu buatkan saya air penawar dengan bacaan Yasin. Nak bagikan saya pulih semangat waktu tu. Dan ustaz kata, biasalah, terkejut sampai demam macam ni kan. Dan ustaz tu pun ada bagi saya sesuatu tau. Dia bagi saya minyak wangi kasturi. Suruh pakai masa tidur. Dan saya calik sikit dekat tangan sebelum masuk tidur. Malam selepas berubat tu, terjadilah mimpi ngeri saya. Malam tu saya kena tindih masa tidur. Satu badan tak boleh bergerak tau. Mata tak larat nak buka sangat-sangat. Dan saya gagahkan diri juga baca ayat kursi. Tapi tak terkeluar dekat bibir ni. Hanya dapat baca kat dalam hati je. Habis baca tu, saya ada kekuatan lah sikit nak buka mata. Buka je mata sikit ni, saya nampak susuk tubuh yang saya tak akan boleh lupa sampai hari ni. Seorang nenek tua dengan rambut beruban, dengan lidah panjang sambil pegang dan jilat-jilat tangan tempat saya calit minyak wangi tadi. Kedua-dua tangan saya pula tu dia jilat habis. Dan masa tu saya tak boleh nak buat apa dah. Dengan badan waktu tu dah macam kaku, mengeras macam tu. Saya terus pejamkan mata dan ucap, Allah, Allah, Allah sebanyak mungkin. Sampailah saya terlelap. Esoknya saya terus bangun tidur dan saya terjah mak saya. Ceritalah benda yang terjadi pada malam tadi. Hari tu juga mak saya bawa saya jumpa dengan perubatan syifa. Alhamdulillah, dengan izin Allah, semangat saya pun pulih. Tak ada lagi lah gangguan pada waktu malam. Dan ustaz tu pun beritahu, benda dekat kilang saya tu dah lama sangat dah. Benda lah tu menetap dekat situ. Sampai dah sebati dengan tempat tu. Dan dah tak boleh nak halau keluar. Alhamdulillah, sangat-sangat syukur ya Allah. Saya dah tak kena masuk shift malam lagi lepas tu. Dan setakat hari ni, tak ada lagi lah apa-apa gangguan. Harap-harap kekal macam tu lah. Dan saya nak ucap takziah. Siap-siap dekat bakal-bakal pekerja baru kilang saya ni. Banyak-banyakkanlah berzikir. Dan setiap kali kaki langkah masuk ke dalam plan tu, bacalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Semoga kita semua sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah kisah seram pembukaan pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah pembukaan ni? Semoga anda terhibur ya. Sebab pada malam ni, KSM ada 3 kisah. Jadinya, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, baiklah. Untuk kisah yang kedua ni masih sama lagi. Kisah berkenaan dengan makcik cleaner tu. Sebelum tu kita terus dengan tanda-tanda seorang itu mempunyai saka. Gejala pada waktu malam dia biasanya akan jadi susah tidur. Tidak boleh tidur. Kecuali setelah bersusah payah nak cuba nak tidur tu. Sering terjaga pada waktu malam dalam keadaan cemas dan takut. Mimpi buruk yang dikenali sebagai kabus. Seperti mimpi melihat sesuatu yang mengancam diri dan terus menjerit, meminta pertolongan. Malangnya,
Tak ada siapa pun yang mendengar. Biasanya benda-benda macam ni terjadi dalam keadaan kena tindih. Dan mimpi perkara yang menakutkan dan menyeramkan. Mimpi melihat binatang seperti kucing, anjing, unta, ular, segala-galanya lah dan sebagainya. Kalau bermimpi dipatuk ular, berkemungkinan petanda bahawa sihir telah pun masuk ke dalam jasadnya. Bunyi gigi berlaga pada waktu malam, ketawa, menangis dan menjerit-jerit ketika sedang tidur. Berdiri dan berjalan ketika tidur. Mimpi jatuh daripada tempat tinggi. Mimpi berada di kawasan kotoran ataupun kawasan perkuburan. Mimpi berada di tempat sunyi. Mimpi terserempak atau terlihat makhluk dengan rupa yang menakutkan atau diistilahkan sebagai hantu. Mimpi melihat budak kecil. Bermimpi budak kecil menyusu dan rasa sayangkannya. Dan ini biasanya berlaku pada golongan wanita lah. Mimpi melihat salib ataupun gereja. Mimpi bertemu padri. Merintih dan menangis ketika tidur. Dan ini adalah tanda-tanda yang kita ni ada saka dalam badan. Selalu dapat mimpi-mimpi yang macam ni. Okey, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Untuk kisah yang kedua ni, anti cleaner. Jadinya kita terus dengan kisah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera ya. Saya Mona. Bukan Mona Fendi ya, Mona je. Dan ini adalah cerita pasal kisah anti cleaner dekat tempat kerja saya ni. Anti ni dia seorang yang berbangsa India. Dan dia ni dah lama kerja dekat office ni. Lebih kurang dalam 10 ke 15 tahun jugalah dia dah kerja dekat sini. Waktu kerja anti untuk nak bersihkan office ni sekitar jam 9.30 pagi hinggalah jam 11.30 pagi. Setelah habis bersihkan pejabat peribadi tempat saya bekerja ni, dia kemudiannya akan menyambung tugas di office syarikat milik majikan saya yang lain, iaitu di 3 lorong berhadapan office tempat saya bekerja ni. Yelah, macam saya cakap, saya ni cuma kerja dekat pejabat peribadi, bukan dekat pejabat syarikat. So, bos saya ni kira ada 2 pejabat dan 1 pejabat untuk uruskan syarikat dia dan 1 lagi pejabat untuk uruskan hal-hal peribadi dia. Termasuklah hal-hal kekeluargaan macam payment kereta, anak, isteri, pengurusan akaun peribadi, bil-bil utility, maintenance pejabat, klaim anak bini, klaim macam-macam lagi lah. So nak dijadikan cerita lah. Ada satu hari tu saya telah pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu badan rasa sakit sangat-sangat disebabkan terkena jangkitan sesama dan demam panas. Allahu Akbar, waktu tu rasa nak bangun daripada katil pun macam tak mampu sangat. Jadinya saya pun ambil keputusan untuk MC sajalah hari tu dan akan masuk kerja keesokan harinya. Macam biasa, kalau bukan saya seorang yang bekerja dekat office ni, maksudnya tak ada sesiapa yang akan bekerja dekat office tu kecuali anti cleaner. Dan anti ni masuk pejabat untuk bersihkan pejabat macam biasa je. Keesokan harinya, masa saya rasa dah badan tu dah rasa lebih sihat sikit dan saya pun masuk kerja lah. Buka grill, buka pintu dan on semua switch lampu. Dan waktu ni saya rasa macam pelik sikit. Sebab nampak penyapu dan penyeduk sampah ni diletakkan macam tu je dekat atas lantai. Dan lantai pun masih penuh dengan habuk yang hasil sapuan yang tak diselesaikan dekat situ. Tapi waktu ni saya buat tak tahu je lah. Dan terus buat kerja saya. Saya kemas-kemaskan meja bos saya buang sampah-sampah semua yang tak perlu. Selesai saja kemas-kemas ni, saya pun turun ke ofis saya di bahagian bawah. Dan masa itulah saya terserempak dengan anti yang baru saja naik tangga untuk ke ofis ni. Anti tu, waktu tu dia membebel-bebel dekat saya sebab saya tak masuk kerja semalam. Dalam hati saya kan, rasa geram juga. Kenapa pula dia ni nak kata kisah sangat kan? Saya cuti ke tak ke? Mengalahkan bos pula anti ni. Dan bos pun tak cakap apa-apa pun. Masing-masing kan buat kerja masing-masing kan? Dan setelah diselidik-selidik, saya layanlah anti ni sembang-sembang kejap. Rupa-rupanya ada cerita yang anti ni rahsiakan daripada saya. Cerita anti ni, kemarin masa saya cuti, anti yang ambil alih tugas saya untuk buka pintu ofis ni dan onkan switch semua lampu. Masuk-masuk je ofis tu, anti dah rasa tak sedap hati dah pagi tu. Yelah, macam mana tak rasa macam tu? Pagi-pagi memang kawasan ofis tu gelap gelita. Siap nak kena buka pula semua lampu ni kan. Pula tu, pada awalnya dia cuma rasa macam tak sedap hati je. Jadi anti ni cubalah buat-buat tak tahu je. Dia pun kemas-kemaskan je lah office tu macam biasa, buat kerja dia kan.
Dia buang sampah, dia lap meja, bersihkan habuk-habuk. Kemudian, yang terakhir sekali, dia bersihkan lantai, gunakan penyapu. Semasa dia tengah elok, tengah sapu tu, dia ternampak macam ada satu kelibat melalui rakaman CCTV. Dan aunty beritahu yang aunty ni dia macam agak rabun tau. So, dia perhatikan je lah kelibat tu agak lama. Dan waktu ni sebenarnya, aunty ni dia ingatkan yang itu adalah bos saya nak masuk kerja. Nak masuk ke office lah. So, dia pun get ready lah. Nak tekan butang untuk nak buka pintu tu. Tapi, belum sempat aunty tu tekan butang tu, melalui CCTV tu, aunty ternampak kelibat tu makin lama makin jelas lah. Bila dah semakin dekat tu, makin jelas lah rupa benda tu. Barulah aunty tu sedar yang itu bukan bos. Dan benda tu seakan-akan seorang lelaki dengan muka pucat. Jalan pun perlahan je sampai dekat depan pintu office tu. Dan makhluk tu mula terlompat-lompat. Dah macam monyet dekat situ. Bayangkanlah kalau korang kat tempat aunty tu, pagi-pagi buta dalam office macam tu, yang kosong pula tu, nampak pula makhluk macam tu boleh terlompat-lompat macam monyet. Dan aunty waktu tu dah tak tahu nak buat apa dah time tu. Dan aunty cakap jantung dia dalam macam nak tercabut dah tengok CCTV tu. Dan selama 30 saat jugalah aunty tu dah macam kejang, metu tak tahu nak buat apa. Dan darah dah berderau dah. Kaki dah rasa macam tak pijak kat lantai dah, aunty tu kata. Dan dia cakap masa dia keluar dan tengok ke arah pintu tu, tak ada sesiapa pun kat situ. Dan aunty kata untung dia ada bawa gambar Tuhan dia ke mana-mana. Lepas saja insiden tu berlaku, aunty terus cabut lagi. Tinggalkan penyapu dengan penyodok dekat atas lantai macam tu je. Dan saya tak sure lah nak gelak ke, nak takut ke. Tapi bila dengar cerita macam tu, berderau juga darah ni setiap kali tengok CCTV tu. Harap sangat yang benda tu tak kacau saya pula. Dan saya dah banyak kali juga sebenarnya diusik. Tapi setakat ni Alhamdulillah, saya rasa jiwa saya ni dengan rohani saya ni masih utuh, masih kuat lagi. Dan saya ni masih berserah je lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagipun saya dah try, dah apply banyak tempat nak pindah kerja sebenarnya. Tapi masih belum ada rezeki lagi. Dan kalau dapat kerja pun jauh sangat. Makan masa perjalanan. Daripada rumah saya ni sekitar 1 jam lebih baru sampai office yang saya dapat kerja tu. Belum tambah lagi dengan sesak lalu lintas lagi. Jadinya saya pun buat keputusan untuk kerja dululah sementara dekat sini. Kalau ada tawaran kerja lain, saya of course memang saya dah pergi. Okey, sambung balik cerita dia. Lepas aunty cerita pengalaman dia lah, saya jadi serba tak kena juga. Saya jadi macam terlalu ambil peduli tentang hal tu. Sampaikan jadi terlalu takut nak pergi kerja. Pada hari yang sama, ada seorang pemandu baru yang bos saya lah, pemandu dia lah, yang gantikan Hazim, pemandu lama. Nama budak baru ni Saiful. Dan waktu ni, pada hari tu, Saiful naik office saya untuk hantar punch card dan ambil punch card baru. So, saya adalah berborak-borak sikit tentang perangai bos saya. Yelah, memandangkan dia pun pemandu baru. Kena jugalah briefing dia tu. Kenalah juga beritahu undang-undang mana yang boleh, mana yang tak boleh buat. Bila bekerja dengan bos ni lah. Di tengah-tengah rancak kita orang bersembang tu, tiba-tiba ada bunyi barang terjatuh. Bunyi apa tu? Ada orang lain ke dalam office ni? Kenapa? Tak ada pun. Buat masa sekarang ni, dalam office ni, ada saya seorang je. Kenapa tu? Dan waktu ni, memek muka Saiful ni nampak sangat macam tak puas hati dengan jawapan saya. Dan Saiful ni belik-belik dinding. Kot-kot mana tahu ada tingkap tersembunyi ke, ada angin ke, atau ada apa-apa punca yang boleh menyebabkan barang tu terjatuh. Dan untuk pengetahuan anda, pejabat saya ni memang tak ada sumber angin langsung. Sebab tak ada langsung tingkap dekat situ. Yang ada tingkap, cuma dekat dalam pejabat bos saya je. Dengan muka yang cuak, Saiful ni teliti setiap penjuru dan tempat bunyi barang jatuh tu. Hairan, tak ada apa-apa pun yang jatuh dekat situ. Satu kotak pun tak ada. Kat situ, ruang tempat makan macam pantry, ada meja je untuk duduk makan. Tapi bunyi tu memang jelas dia dengar. Dan Saiful naik ke office bos dan tengok ke atas tu. Kod-kod kalau ada apa-apa ataupun siapa-siapa ke atas tu. Malangnya memang tak ada sesiapa pun dekat office tu. Ada saya dengan dia je lah. Tak ada orang lain. Dan saya lihat Saiful waktu tu, lepas dia turun daripada office bos tu. Kau dengar juga kan? Dalam office ni memang ada apa-apa
Dan waktu ni, saya pun senyum je lah. Senyum yang penuh dengan tanda tanya bagi Saiful. Sebelum Saiful menampak keluar, dia ada beritahu saya lah yang dia yakin benda tu ada. Dan dia agak kagum dengan saya yang kuat semangat. Sesungguhnya wahai Saiful, kekuatan saya ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingat nak story panjang lagi, tapi dalam 2-3 minggu ni saya busy sikit lah sebab saya rajin keluar daripada office ni nak pergi interview kerja kat tempat lain. Lepas tu dia letak gambar smiley. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Semoga anda terhibur. Sebabnya KSM ada lagi satu lagi kisah yang terakhir. Jadinya kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, baiklah. Kita sambung tadi dulu tanda-tanda orang ada saka. Kalau tadi kita dengar pasal waktu tidur dan sekarang ni kita dengar gejala pada orang yang ada saka waktu dia berjaga pula. Okey, nombor 1, dia akan selalu rasa macam pening. Para pengamal perubatan moden tidak akan dapat mengesan penyakit yang dikatakan penyakit ni adalah penyakit misteri lah. Bila dicek-cek pergi kat doktor, doktor kata tak ada apa-apa, awak sihat. Macam tu lah kan. Okey, nombor 2 pula. Selalu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Solat pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Ngaji pun tidak. Macam tu lah lebih kurang. Okey, untuk nombor 3, hilang ingatan dan mungkin menjadi gila. Gila adalah berpunca daripada jin. Daripada, kalau dalam bahasa Arab, orang gila ni digeral Majnun. Majnun bermaksud dijinkan. Nombor 4 pula, sering rasa letih, rasa lesu dan malas sangat. Rasa sakit di salah satu anggota badan dan doktor tidak berupaya untuk nak mengubatinya. Nombor 5, sentiasa je berasa sakit di belakang, terutama dekat tulang belakang tu. Nombor 6 pula, selalu berasa lenguh-lenguh dekat sendi-sendi utama. Nombor 7, melihat sesuatu yang pelik semasa jaga. Nombor 8, mempunyai ketumbuhan yang sukar diubati. Biasanya doktor menakrifkan sebagai kanser dan perlu diingat, kanser ni berpunca daripada jin. Dan nombor 9, terasa seolah-olah terdapat sesuatu di bawah tapak kaki bila berjalan. Terasa macam kita berjalan tu pijak dekat atas batu, macam atas telur macam tu. Jadi setiap kali nak berjalan tu kita akan rasa sakit. Nombor 10, mudah panik dan terkejut apabila berhadapan dengan sesuatu ujian. Macam anxiety lah lebih kurang macam tu. Nombor 11, jiwa sentiasa lemah je dan tak ada motivasi untuk meneruskan kehidupan. Nombor 12, sentiasa mengantuk, terutamanya dalam majlis ilmu. Nombor 13, mudah marah dan panas baran. Nombor 14, tak dapat mengawal emosi dan terlalu sensitif. Dan ini adalah tanda-tanda di mana anda ataupun dalam badan tu ada sesuatu, ada saka macam tu lah. Jadinya kalau anda ada rasa-rasa benda-benda macam ni dalam badan tu, cepat-cepatlah dapatkan rawatan daripada yang pakar ya. Baiklah, okey untuk malam ni. Okey, kita terus dengan kisah yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azlan, berumur 27 tahun. Masih bujang dan tinggal serumah dengan kawan-kawan. Lagi satu kampung ni. Sebelum ni, saya ni bekerja sebagai budak pejabat merangkap runner untuk satu lawyer firm. Tapi, oleh kerana bos saya pun dah tua, dah nak berehat katanya, nak bersara. Jadi, saya terpaksalah diberhentikan kerja kerana lawyer firm tempat saya bekerja tu mahu ditutup. Dan saya pun waktu ni pasrah je lah. Nak buat macam mana kan? Dah rezeki saya dekat situ sampai situ je. Bila dah berhenti kerja ni, macam-macam lah tempat saya dah pergi gedah untuk nak dapatkan kerja. Segala pelusuk lawyer firm dekat bandar ni, saya pun dah pergi dah. Dah call dah untuk nak minta kerja. Puas dah ni saya cari kerja. Tak ada yang mahu menerima saya. Tahu-tahu je lah dengan keadaan ekonomi sekarang ni, lagi ramai yang kena buang daripada yang mengambil orang bekerja. Tapi saya tahu, saya tak boleh berputus asa. Kena usaha jugalah. Usaha punya usaha kerana banyak doa agaknya. Alhamdulillah, Tuhan Maha Pengasih
Akhirnya saya pun dibagi peluang untuk dapat bekerja di satu hospital lama berdekatan je dengan tempat rumah saya sewa tu. Dan saya jadi doktor ke kat situ? Taklah, tak mungkin lah jadi doktor kan. Saya kerja sebagai cleaner je. Boleh lah daripada menganggur membesarkan perut je. 3 minggu saya kerja shift siang. Alhamdulillah semua okey. Pada saya okey-okey je lah kerja je kan. Boleh lah layan kerja ni, tak adalah berat mana. Kerja cuci-cuci je. Dan saya buat cuci-cucian ni mengikut ada yang dah ikut jadual. Pukul ni kena kemas ni, pukul ni kena kemas ni apa semua. Dan juga bila ada orang request, nanti tolong kemas ni. Jadi saya akan pergilah kemas macam tu kan. Di atas permintaan doktor ke, di atas permintaan nurse ke, macam tu lah. Jadinya bila saya kerja ni, of course lah, saya punya barang-barang yang diperlukan, mop, penyapu dan juga menggunakan mesin scrubber floor tu yang korang boleh nampak dekat pasar raya. Yang boleh drive tu, yang tu lah. Dan pada saya lah, keadaan nampak normal-normal je. Biasa-biasa je lah. Cuma saya perasan ada satu blok ni iaitu blok B tingkat 5. Saya selalu bila saya pergi dekat situ, saya akan selalu terjumpa dengan segumpal rambut panjang dalam tandas perempuan dekat situ. And for your information, tingkat ni tidak digunakan dan kosong je. Dan saya ni bebaslah untuk masuk tandas mana-mana pun untuk buat kerja-kerja pembersihan ni. Hampir setiap hari saya jumpa rambut panjang segumpal tu. Tapi saya buat tak tahu je lah. Malaslah nak fikir-fikir sangat. Saya pun bukan kerja sebagai detektif pun. Kan saya kerja sebagai cleaner je. Jadinya saya pun malas nak serabutkan kepala otak saya. Nak siasat rambut siapalah. So saya pun teruskan pekerjaan saya macam biasa je. Masa berganti masa, hari berganti hari. Masuklah saya bekerja dekat situ ke minggu keempat. Saya waktu tu ditukarkan ke shift malam. Perkara paling tak best ialah bila kerja shift malam ni, hanya saya seorang saja yang bertugas. Tak ada member nak ajak berbual-bual. So boring lah. Nak dijadikan cerita lah. Malam tu, selesai saya membersihkan kawasan belakang hospital, saya hanya standby je lah dekat bilik cleaner. Duk lepak-lepak kat situ kan sambil-sambil menunggu. Kalau ada permintaan daripada sister nurse yang meminta untuk dibersihkan lantai ward. Tengah saya duduk bosan-bosan waktu tu, tak tahu nak buat apa sambil menunggu-nunggu ni. Tiba-tiba ada seorang makcik tau muncul dan mengetuk pintu bilik cleaner. Dan waktu tu, makcik tu dia meminta saya untuk nak bersihkan lantai ward. Dan saya waktu ni, iyalah, iyakan je lah. Dan terus menyiap-nyiapkan barang-barang keperluan. Dan teruslah saya ni menuju ke lift. Sampai dekat depan pintu lift tu, baru saya perasan yang saya belum dapatkan info yang detail lah. Detail kat mana kawasan nak kena kemas apa semua nak dikena bersihkan tu kan. Dan makcik tu tadi dah hilang dah. Tak tahu ke mana. Dan waktu ni saya pun gahu-gahu kepala yang tak gatal tu. Teruslah saya pulang semula ke bilik cleaner semula untuk nak standby balik duduk dalam tu. Fikir saya lah waktu tu, nanti kalau urgent sangat nak kena bersihkan tu, dia datang semula lah, confirm lah kan. Jangkaan saya waktu tu tepat sekali. Makcik tu datang balik tau. Dan saya mendengar suara makcik tu. Dek, dah dicuci ya biliknya? Makcik, makcik nasib baik akcik datang balik. Tadi akcik tak cakap kat mana. Kat mana cik saya nak kena bersihkan tu? Blok mana cik? Tingkat berapa? Dan makcik ni apa lagi? Dia teruslah bagi detailnya. Dan dia pun terus berlalu pergi. Dan saya pun bila dah dapat detail apa semua tu kan, saya pun teruslah capai segala peralatan dan gerak ke blok yang dinyatakan dan terus tekan butang lift dia. Akhirnya sampailah saya ke tingkat tu. Dan waktu ni barulah saya sedar yang saya sekarang ni berada di blok B, tingkat 5. Level tu memang tak digunakan oleh pihak hospital dan tak ada orang pun dekat situ. Buka je pintu lift ni. Dek, sudah dicuci ya dek? Dan waktu ni saya terdengar suara macam suara perempuan dekat kawasan pintu berdekatan dengan tandas perempuan kat situ. Terus badan saya ni terkaku tau. Semua darah dah berhenti mengalir apabila dekat hadapan tandas tu berdirinya makcik tadi dengan baju kelawar warna putih dengan rambut panjang menggerbang. Tak terkata apa dah time ni.
Dan dalam 10 minit jugalah, saya dah terkaku je macam tu dekat situ. Nasib baiklah makcik tu cuma berdiri je dekat sebelah tandas perempuan tu. Kalau dia datang dekat, mau masuk ICU saya malam tu. Akhirnya, barulah saya dapatkan sedikit tenaga, tak tahulah mana datang kekuatan tu untuk saya nak berbatah balik ke arah lift. Dan tangan saya ni terus laju tekan button G tu. Dan time ni, saya dengar benda tu seolah-olah berbisik dekat telinga saya. Dah nak balik ke? Jangan balik dulu. Temankan aku. Dan waktu ni saya tak malulah nak beritahu kat anda semua. Yang time tu saya dah terkencing dalam seluar. Dengan air mata dah berjujuran dah keluar. Lift buka. Terus saya melompat masuk ke dalam. Makanya tahulah saya sekarang ni yang rambut tu sebenarnya rupa-rupanya yang selama ni setiap hari saya kutip dekat dalam tandas tu, mungkin malam ni dia nak bertemu mata dengan saya. Selepas daripada kejadian tu, saya masih lagi bekerja dekat hospital lama ni. Mana yang tahu-tahulah dekat mana hospital ni berada. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Okey, kita sambung lagi sikit pasal kesan dan akibat daripada saka ni. Nombor 1, kebiasaannya orang yang memiliki saka sukar untuk nak mendapatkan anak. Okey. Nombor 2, banyak perkara ganjil yang berlaku di dalam hidup seperti pernah berjumpa dengan orang yang aneh namun orang lain tak dapat melihat dia. Nombor 3, tidak berupaya untuk hidup dengan sempurna kerana mengidap pelbagai penyakit moden. Malah penyakit-penyakit aneh yang tidak mampu dikesan mungkin juga berpotensi mengidap penyakit kanser kerana kanser mempunyai pertalian yang rapat dengan gangguan jin. Nombor 4, tidak suka bergaul dengan manusia lain dan kurang suka hidup bermasyarakat. Dan 5, sangat sensitif dan mudah terasa dengan kata-kata orang. Nombor 6, kadang-kala tahu perkara-perkara yang mustahil diketahui oleh orang-orang lain lah. Namun hakikatnya ia adalah bisikan daripada jin ataupun iblis. Nombor 7, anak kepada orang yang punya saka ni sentiasa banyak menangis semasa kecil dan semasa dah besar pula, perangai dia akan menjadi perangai yang buruk. Nombor 8, cucu ataupun anak pada orang yang mempunyai saka ni suka melawan cakap ibu bapa dan orang yang lebih tua. Nombor 9, kehidupan akan menjadi lebih suram dan tidak ceria serta selalu dalam keadaan tegang. Okey, dan ini adalah kisah-kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan, ya. Minta anda komen sikitlah kat bawah ni berkenaan dengan info-info yang KSM tambah-tambahkan tu, sama ada okey ataupun tak perlu. Kalau rasa tak perlu nanti letaklah kat bawah tu, nanti komen. Sebab KSM cuba nak upgrade lagi, nak tambah. Tak tahulah sama ada pertambahan yang KSM lakukan ni anda suka pun tak. Jadinya sebab KSM buat ni pun untuk anda semua, harap anda dapatlah komen sama ada anda suka ataupun tidak. Okeylah, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada malam ni, KSM letak disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut, ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang dari kelemahan diri KSM sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.